Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat semua. Jadi bersama saya sama Farhan Zulkifli sekali lagi dalam YouTube Pelajar Yayasan Khairiyah. Subscribe dulu tau. Okey, jadi hari ini ada beberapa taklimat atau makluman yang akan saya maklumkan kepada semua berkaitan dengan hal urusan asrama dan juga peringatan-peringatan. Maklumlah kita sedang dalam fasa cuti. Pertama, saya ucapkan dulu salam mawaddah Rasul kepada semua. Dan untuk makluman, saya sekarang ni berada di Surau Al-Madinah, di Aspura Lama. Dan kalau kepada sesiapa ataupun alumni yang biasa bersolat di sini, yang biasa tinggal di sini, akan rasalah sikit hari kita tengok sikit-sikit gambar tu kan. Saya ada kepikan video, boleh tengok sampai sedikit tentang asrama Madinah Al-Munawwarah. Asrama Madinah ni untuk makluman adalah sebagai ada hasil sumbangan daripada salah seorang dermawan yang berikan sedikit sumbangan untuk pihak sekolah dan binalah bangunan 3 tingkat, yang mana di bahagian bawah kantin, di bahagian tingkat 2 ni adalah surau, dan tingkat yang ketiga adalah asrama. Memang macam Arab punya bangunan lah. Okey, jadi seterusnya saya nak maklum berkenaan tentang peringatan ataupun sedikit nasihat kepada semualah yang akan menonton video ni. Okey, yang pertama saya nak maklumkan berkaitan hari nak mai lah. Kita mai hari Sabtu esok ni pada 31 hari bulan 10 2020. Sat je waktu noh, dah habis bulan 10 dah. Masuk bulan 11, masuk bulan 12, tak lama dah. Okey, untuk hari Sabtu ni mai macam biasa. Kita buka, kita akan ada kaunter lah untuk cek suhu, dan juga dari segi SOP-nya kita minta untuk mai pakai mask untuk jaga kesihatan masing-masing. Kemudian kita ada satu sedikit masalah lah, ataupun kita kata sedikit perkara yang perlu kita ambil berat berkaitan cek suhu ni. Jadi mai lah daripada masuk ke dalam kawasan Khairiyah, kita minta lah kerjasama semua waris dan juga pelajar untuk concern tentang cek suhu ni, sebab kita masih dalam situasi PKP dan perlu kita ikut aturan ataupun pelaksanaan yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan dan juga Jabatan Pendidikan untuk kita. Jadi kalau kita tak patuh tu, kita amat sedih lah kan. Kita mohon bagi kerjasama dari segi warisnya, daripada segi pelajarnya. Ada yang main masuk dari pintu belakang daripada depan masjid kompleks Yayasan Khairiyah tu, ada main belah situ juga tak cek suhu. Jadi bagi pihak pengurusan, kami amat berharaplah kerjasama daripada waris dan juga anak-anak untuk cek suhu dulu. Sebab ini untuk kebaikan semua. Kita tak tahu kalau ada disebabkan kita balik terkena jangkitan, kalau benda ni jenis tak nampak. Kalau nampak, kita boleh ambil ronyok, tok buang, kita boleh pukul dia. Ni benda jenis tak nampak, penyakit. Jadi kita harap kerjasama semua untuk memastikan kita dalam keadaan sihat, memastikan kesejahteraan semualah. Kita dalam agama ni ada hifzu an-nafs, kita nak jaga nyawa tu. Okey, jadi saya rasa faham kot. Yang tu yang poin pertama. Poin yang kedua, okey, kepada yang nak hadir ni, kita setakat ni untuk makluman di negeri Kedah dah beberapa hari tak ada kes. Jadi saya rasa tak ada kot ya, tak apa nak sihat, melainkan kalau betul-betul tak sihat. Ni ustaz, saya tak boleh main ni ustaz. Telefon, Assalamualaikum ustaz, saya ni tak boleh main ni, saya ni ada PKP ke sama saya ni, saya takut lah. Ya, kita takut terhadap penyakit, namun jangan kerana ujian ataupun penyakit ini menyebabkan kita hilang rasa keyakinan kita kepada Allah. Jadi kita nak main mengaji ni, satu benda kita kena faham, kita ni sedang cari ilmu untuk kenal Allah Ta'ala, untuk berkhidmat kepada umat, untuk berikan manfaat pada masyarakat. Perkara ini berpahala. Jadi kalau boleh kita cuba pupuk dalam diri kita ni, aku sihat, insya-Allah ikhlaskan niat aku hadir nak mengaji ni menjadi kebanggaan Sayyidina Muhammad dan juga untuk manfaat kepada umat. Jadi insya-Allah setiap langkah kita mai ke sekolah, kita mai ke Yayasan Khairiyah, bakal menjadi satu bekal yang baik
Dan kita yakin ibu ayah pun samalah macam tu, ya kita risau. Namun kerisauan kita tu tidak akan melekangkan kita daripada pengantungan kita kepada Allah. Dan saya juga berterima kasihlah kepada ibu ayah yang daripada Kuala Lumpur yang sangat memahami kan situasi sekarang ni kan. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah agar waris-waris yang berada di tempat-tempat yang mungkin agak terjejas di Sabah, Sarawak ataupun di Kuala Lumpur, di Selangor yang agak terjejas sekarang ni, moga Allah Taala angkat bala bencana dengan kedatangan bulan Rabiul Awal, bulan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bulan kecintaan bagi kita terhadap umat, kecintaan umat terhadap Nabi kita yang mulia, insya-Allah. Allahumma amin. Pekat kena doa tu. Anak-anak yang tengok video ni dapat ni, kalau duduk tak tahu ke balik ke rumah mak ayah ke ataupun balik ke rumah kawan-kawan ke, ambil masa telefon, mak, assalamualaikum mak, sihat ke, tolong doakan, minta dia orang doakan kita dan kita doakan dia orang. Itulah tanggungjawab kita sebagai anak. Okey, jadi ceramah pula, bukan nak ceramah pasal tu pun. Okey, kemudian untuk hari yang kawasan yang panas bergejala, dan kita tengoklah kesihatan, kalau kita dah batuk sesama dah banyak hari, okey, perlu ambil ubat, perlu pergi check dekat doktor. Yang ni kena jagalah, dan kita pun dah bermaklum kepada waris dan juga pelajar bahawa kalau balik cuti ni janganlah ke mana-mana sangat, duduk di rumah sudah. Kalau ke mana-mana takutlah ada, maklumlah penyakit tak nampak sekali lagi, jadi kita kena pekat-pekat berjagalah. Okey, kemudian seterusnya, yang tu yang kedua saya rasa. Yang ketiga, pemakaian waktu hari kehadiran ke asrama. Untuk pemakaian ni, ya kita ada etika lah, kita ada garis panduan untuk pakai. Bukan kita boleh pakai ikut terhadap rambut jingga kan, mata 3 lapis kala. Tak. Kita untuk asrama kita simple saja. Ada baju asrama, tak ada baju asrama pakai baju sekolah, tak ada baju sekolah, kalau tahfiz pakai jubah. Yang tu saja, simple kan. Kalau abang-abang ni, kalau boleh sebenarnya kita nak usahakan semua seragam untuk hadir Yayasan Khairiah dalam keadaan bersedia. Macam kita lah, takkan kita nak berenang nak pakai baju kurung, takkan ataupun kita nak pi orang kata nak main bola sepak kita pakai jubah, tak sesuai tu. Jadi yang sesuainya bila kita nak pakai nak pergi semayang, pakai jubah, pakai serban, pakai baju Melayu, kerana itu bersesuaian dengan waktu dan ketika kita nak melaksanakan benda tu, semayang. Sama juga macam ke sekolah pun, ke asrama, dia ada etika pemakaian dia. Jadi kalau semua boleh ikut, insya-Allah kita semua boleh ikut. Kita cuma nak ke tak ke, jalan tu ada dah nak ke tak. Jadi bila mai kat asrama, pakai pemakaian yang sopan. Sekali lagi, baju asrama. Kalau tak ada baju asrama, pakai baju sekolah, seluar hitam ke, ataupun pakai jubah ke, jubah sekolah lah. Tu baru tanda nak main sekolah. Baru sesuai dengan tempat dan waktu dan ketika kita mai kat asrama. Boleh tu? Boleh tak boleh? Kena bagi boleh, insya-Allah. Okey, seterusnya poin yang keberapa dah ni? Yang kelima kot. Okey, mai ke asrama nanti kita minta untuk hadir ke asrama ni, terutama lelaki kan. Pasal rambut kita panjang, kita bukan tak mau ikut sunnah, kita nak ikut sunnah, tapi dalam hal sunnah ni kena utamalah hak pemakaian kemas, hak kena ikut peraturan. Kita ikut peraturan pun sebahagian pada sunnah. Nabi berpakaian sedemikian, berpakai jubah, pakai serban, pakai dengan Nabi minyakkan rambut Nabi. Semua tu ada aturan, ikut pada zaman dan tempat dia. Maka kita ni ikut sunnah, melaksanakan peraturan ke arah kebaikan, itu juga sebagai satu kewajipan. Maka bila rambut kemas cantik, okey, kita tak perlu risau ni kau pipi kelah, takut ustaz dipotong, tukar ustaz dipotong. Lah kita takut lebih daripada takut Allah Taala. Okey, yang tak semayang apa tu, yang terlewat semayang tak berasa apa, hak nak kena potong rambut tu, ya Allah takut dia Rabbi, punya lari kiri kanan punya lari. Saya pun antara yang dua yang lari jugalah. Tapi dah taubat dah, alhamdulillah, dia orang juga. Okey, seterusnya itu bab rambut lah. Dan kita tak maulah rambut color jingga ke, color pink ke. Rambut kita biar nipis, kemas, cantik. Tak perlu macam budak juvana, tak maulah jadi budak juvana pula kan. Ala kadar, pendek, kemas, rapi, teratur. Nikah rambut dah lah panjang, lepas tu duk tayang, lepas tu kena potong, dia mula Allah mampuilah aku.
Itu pun masalah juga. Jangan mencari masalah. Kita kena pandai menciptakan suasana yang harmoni. InsyaAllah tak ada apa pun. Pasal rambut je pun, lepas mengaji ni nak simpan rambut sampai ke pungkuk pun terpulang. Itu I don't care lah. I don't care, you punya hidup teruskan. Okey. Itu sikit je lah. Okey, kemudian fashion sangat tak payah nak layer ke, nak ada line lita sepang ke, tak payah. No. Kita tak embuh semua benda tu. Bagi cantik, bagi kemas, insya-Allah semua orang akan happy lah. Seterusnya yang keenam, saya rasa ini isu antara isu yang besar yang keenam yang saya nak sebut tentang telefon. Telefon ni orang panggil telefon. Okey, bila kata telefon ni, sekolah mana pun akan kata bawa telefon ke asrama adalah suatu kesalahan. Tanyalah sekolah mana pun, elit terang mana pun, kaya ke tua ke miskin ke, memang tak boleh bawa handset ke sekolah. Ingat sekali lagi saya ulang, tidak boleh bawa handset ke sekolah, tidak boleh. Ini adalah ayat untuk penegasan ataupun ayat sebagai larangan, perintah. Okey, bila bab berkenaan handset ni kan, ada juga yang kita bagi arahan, dia ada kelonggaran lah sebenarnya. Kelonggaran ni kita bagi kepada pelajar yang berada di jauh, yang ada di Kuala Lumpur, yang ada di Selangor, yang nak balik ke Sabah ataupun nak balik dalam perjalanan jauh, dia ada memerlukan. Itu pun kepada pelajar Kuala Lumpur, Selangor ke mana ke yang jauh ni, yang memerlukan dengan keperluan yang sungguh-sungguh untuk bawa telefon, kita kena simpan kepada warden ataupun orang yang diamanahkan. Dia tak boleh simpan sendiri, ataupun dia tak boleh ambil suka-suka simpan. Saya simpan sayalah, saya simpan kat kawan budak berulang ke. Tak boleh, benda tu salah. Itu kesalahan yang sangat besar. Sebab bila bawa telefon ke sini, ya kita nak mengaji. Bila telefon ni dia ada sebagai penghalang untuk kita mengaji. Kemudian banyaklah maks tu yang kita habiskan dengan telefon. Kita sendiri ukak diri kita lah, tak cermin di depan, tengok muka aku. Yang kita kata ni kata kat atas diri kita. Jadi kita minta yang sama ada yang jauh, yang ni kena simpan pada orang yang sepatutnya. Sama ada warden ataupun orang yang diberi amanah, macam contoh kita kata murabbi. Ini semua atas perbincangan kita, keizinan daripada warden. Dia tak boleh ikut-ikut suka kita. Kita kena follow the flow lah. Flow dia betul, insya-Allah tak ada masalah. Okey, itu yang di Kuala Lumpur. Ada pun yang lain, Allah, duk Kupang, duk Baling, duk Kulim. Allah, mak main ambil. Nak balik zaman kita lah ni, payah dah orang nak balik naik bah, melainkan yang betul-betul jauh. Yang dulu zaman ustaz, zaman saya dulu, kami naik bah, saya balik ke Kulim naik bah KBRT. Kulim Baling road transport, yang mana lantainya di bahagian belakang boleh nampak tayar di bawah berlubang. Sekali lalu kat Lopak kan jalan nak balik ikut Kulim tu, dia lagu tu bergoncang. Zaman saya tu memang walaupun dalam keadaan begitu pun tak bawa telefon pun. Zaman kita ni mak mai ambil pak cik mai ambil, benda mudah, benda sangat-sangat mudah. Jadi saya rasa tak ada keperluan untuk kita bawa telefon. Bila bawa telefon, itu masalah pula kan, hilang. Lepas tu dia mula tercicir, letak merata. Yang tu salah kita. Lepas tu kita berkalut, hilang. Sekarang nak tanya salah siapa? Cerminlah diri sendiri. Okey, jadi bab masalah telefon, tolong jangan bawa. Kita ada pesan. Cuma itu bab bawa telefon naik ke asrama. Ni hari nak balik dia cara hari nak balik pula. Kan, dia kata dia tak bawa telefon, tapi hari balik ni duk tayang telefon main kono. Kita pun balik main mana telefon ni, tepuk lantai timbul ke? Ini persoalannya. Apa kita nak buat macam ni? Dia kerjasama pada semua pihak lah. Baik waris, baik pelajar, baik kerjasama. Tak ada keperluan buat telefon, tak payah bawa telefon. Melainkan yang duduk jauh dengan kebenaran dan simpan kepada warden ataupun orang yang bertanggungjawab. Itu sahaja. Simpan kat budak berulang ke, simpan dekat kawan ke, minta maaf. Itu adalah satu kesalahan
yang insya-Allah semua orang faham, cuma nak ataupun tidak. Pilihan di tangan anda, pilih yang mana yang betul. Seterusnya, bab telefon ada lagi, kita bab telefon. Rasa tak ada kot. Kalau ada nanti komen lah di bawah lah. Nanti kita cakap lah. Seterusnya, yang bawa telefon, contoh kata main hari nak balik, kita akan ambil tindakan, kita akan rampas tu. Kita tak mau cakap banyak dah. Kesalahan bawa telefon, tak kisah saat mak ada kali pertama ataupun kali keberapa sekalipun, kita akan rampas terus. Jadi itu adalah kuasa pihak sekolah, sebab kita dah cerita daripada awal, jangan bawa telefon, diharamkan bawa telefon. Understand tu? Tak faham juga? Aduh ya Allah, beli koko kismis, makan banyak-banyak, insya-Allah faham. Okey, seterusnya yang ke-6 mungkin ataupun yang ke-7, saya pun tak ingat dah. Bab peperiksaan besar. Yang peperiksaan besar ni setakat ni kita ada percubaan SMA untuk tingkatan 4. Untuk tingkatan 4 peperiksaan 1 bulan 11 jika saya tak silap periksa. InsyaAllah akan mula peperiksaan bagi tingkatan 4. Selamat menjujaya buat semua, dan abang-abang tingkatan 6 pun akan mula periksa selepas ni. Jadi selamat menjujaya, buat yang terbaik. Kita periksa bukan semata nak sijil, tapi kita nak ilmu, kita nak akhlak, kita nak adab, kita nak khidmat pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tu? Okey, selamat berjaya lah. Jangan candik. Buat periksa buat betul-betul, insya-Allah. Insya-Allah mumtaz. Jangan rasib jidan-jidan, mumtaz jidan-jidan tak apa. Rasib jidan-jidan, we don't want it. Kita tak mau, don't need it. Tapi tak apalah, usaha yang terbaik insya-Allah. Apapun keputusan, semuanya untuk membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya yang ke-9, mungkin terakhirlah yang saya nak sebut tentang pendaftaran pelajar baru. Pendaftaran pelajar baru. Untuk pendaftaran pelajar baru, borang boleh dapatkan di pejabat atas lah, di bangunan U, pejabat pengurusan di bahagian atas, dapatkan dengan harga RM5. Dengan harga RM5. Kemudian kalau ada waris yang dia tak boleh main ambil, kita boleh tolong postkan, boleh PM merabi atau merabiah, ataupun pesan pada anak, tolong pergi ambil borang buat main. Kita tak ada tarikh tutup lah. Maksudnya kita terima seluas-luasnya. Untuk tahun ni kita terima. Kalau ada yang nak main, nak daftar, silakan isi borang, hantar balik pada sekolah. Alamat akan kirim balik pada sekolah. Kemudian kita akan masuk, nanti kita akan call lah untuk temuduga pada awal bulan 12. Temuduga kita untuk tahun ni, temuduganya simple sahaja. Maksudnya kita bukan kalau beli borang, daftar, memang insya-Allah boleh masuk. Cuma aliran apa tu kita akan ada ujian nanti. Sama ada tahfiz, ada 3 level, tahfiz A, B dan juga tahfiz C. Kemudian untuk aliran biasa, yang macam biasalah, kita hanya ada penentuan kelas. Simple lah maksudnya kelas. Simple banget. Masuk secara sangat mudah. Yang penting antum semua boleh mengaji, masyarakat boleh mengaji, manfaat untuk umat dan untuk membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ada apa lagi nak tanya? Saya rasa tak ada. Kalau tak ada, nanti kita jumpa pula lah. Jadi tolong doakan kami, warga Yayasan Khairiah, agar dapat memberi yang terbaik. Doakan juga untuk kami, doakan agar waris-waris yang berada di luar, yang sentiasa menyokong kami. Terima kasih untuk sambutan Muhammad Rasul hari itu. Masya Allah, tabarakallah. Kami sangat seronok sebab waris-waris, alhamdulillah, dengan orang kata dengan suka hatinya, ataupun dengan kami rasa bangga dengan waris Yayasan Khairiah. Sebab apa? Boleh untuk program Rasul itu berinfak sebanyak-banyaknya bagi. Alhamdulillah kami manfaatkan untuk hadiah, kami manfaatkan untuk projek-projek yang akan datang. InsyaAllah kita ada projek yang akan datang. Kita akan beli kitab untuk wakaf. Kita akan gunakan kitab untuk wakaf dan pengajian-pengajian untuk pelajar Yayasan Khairiah. InsyaAllah kami sekali lagi mohon doa agar Allah Ta'ala murahkan rezeki kepada orang yang memberikan infaknya, berikan semangat, berikan doa, memberikan impak positif pada Yayasan Khairiah. Dan kita berdoa pada Allah Ta'ala juga agar Allah Ta'ala berikan ketenangan, dan Allah Ta'ala angkat wabak bala bencana ini dengan Allah Ta'ala gantikan dengan anak-anak yang salihah, dan Allah Ta'ala jadikan semua anak-anak Yayasan Khairiah ini adalah anak-anak yang banggakan Nabi SAW, dan anak-anak yang dapat memberikan keselamatan buat ibu ayahnya di dunia dan akhirat. Ya Allah, bimbinglah kami, bantulah kami, naungilah kami. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami hamba-hamba tidak bersyukur. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa ingat
akan pemberianmu dan menggandakannya dengan melaksanakan ketaatan dan sujud patuh kepadamu ya Allah. Allahumma amin. Terima kasih kepada yang sudi menonton video ini. Sekian saja daripada saya, Ustaz Muhammad Farhan bin Zulkifli. Harap video ini bermanfaat dan disebarluaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.